أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أما بعد. Alhamdulillah, sambungan kita malam ni kitab Fiqh Muyassir Matla'il Badrain WC Yayasan Islam Terengganu, muka surat 10. Itu siri yang ke-4, muka surat 10. Sambungan yang malam tadi. Sambungan malam tadi kata dia berkenaan dengan syarat rukun jual beli. Rukun jual beli ada 3. Ulang balik, rukun jual beli ada 3. Yang pertamanya akid penjual dan pembeli. Yang keduanya ijab dan qabul. Yang ketiganya barang dan harga. Kemudian kita bincang berkenaan dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dia ada 6 syarat. 5 syarat yang telah kita baca, dan sambung sikit lagi sebelum daripada masuk syarat yang ke-6. Iaitulah syarat yang ke-5 tu kita baca dah, cuma ada sikit lagi yang kita tak sempat baca. Dia syarat yang ke-5 ni iaitulah kena selari ijab dan qabul. Orang yang penjual, dia jual barang, dia sebut benda tu lah kita kena jawab. Dia sebut harga tu lah kita kena jawab. Itu biar selari, biar sama hak dia sebut dengan hak kita nak, biar sama. Kemudian sambungan dia kata, adapun jika bersalah-salahan ijab dan qabul pada lafaznya juga, bersalahan pada lafaz, bukan pada barang, bukan pada harga. Hak sebelum pada ni, kalau bersalahan pada barang dan bersalahan ataupun bersalahan pada harga, maka ijab dan qabul itu tak sah, terbatal, jual beli tak sah. Tetapi hak kediang ni, hak last sekali, kalau sekiranya ijab dan qabul bersalahan pada lafaz sahaja, bukan bersalahan pada barang dan bukan pada bersalahan pada harga, seperti berkata bayi'. Seperti berkata bayi' itulah penjual. Dia kata apa? Aku hebah ni, kata dia. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil maqalul qaul lah. Apa benda hak yang dia kata. Kalau dalam bahasa Malaysia kita, dia buh koma 2 atas. Dia buh koma 2 atas ni. Apa yang dia kata? Kata baik, kata penjual, aku hebah akan dikau mata benda ini dengan sekian. Aku hebah ni makna aku beri, ambil lah, kata dia. Ambil lah munak kau benda ni dengan harga sekian. Dengan sekian tu makna dengan harga. Dulu kita sebut dulu kaedah dia, bila kata dengan, itu makna harga. Kalau kata dengan berapa, itu makna harga. Kalau kata berapa, itu barang. Berapa butir, berapa kilo, berapa apa. Kalau kata berapa, itu kaedah jual beli ni. Kitab jual beli ni kena ada dia punya cara-cara dia. Kalau kata dengan, itu makna harga. Dengan sekian, dengan harga sekian. Dia kata aku beri, aku berilah kamu barang ni dengan harga sekian. Itu kalau kata dengan harga sekian, menunjukkan bahawasanya ni bukan dia nak beri free ni. Kalau sebut dengan harga ni bukan nak beri free, ni nak jual. Bila kata nak jual, lafaz berlainan, dia kata hebah beri. Aku beri kamu ni dengan harga sekian.
Pak kita pun jawab lam, dan berkata mushtari, berkata orang beli. Aku beli akan dia. Hak nun dia kata aku beri dengan harga sekian. Kita jawab aku beli. Berlainan tu. Berlainan, tapi berlainan dari segi lafaz sahaja. Sebab makna yang mengandung kata beri dengan harga saning mengandungi makna jual. Mengandungi makna jual. Itu dia. Bukan kata heboh-heboh biasa, dia ada bab heboh lagi. Ada bab heboh lepas dah ke sebelum dak lagi kita tak tahulah, dia ada bab heboh beri saja ke orang. Tu heboh-heboh ni makna beri saja. Kalau kita kau heboh ni buat heboh hang tu, ambil spekar buat heboh hang, buat pengumuman. Heboh ni makna kita beri barang tu beri saja. Tapi kalau kata beri dengan ini maknanya jual. Dan aku beli akan dia, atau akasnya, atau buat sebalik ke mana? Pembeli kata memberi aku ni barang ni, katanya pembeli dia pergi kedai belek-belek, beri aku ni, tak sawi ke orang lain. Kalau kita cakap ni barang ni aku nak ni, beri aku, tak sawi ke orang lain. Artinya apa? Artinya nak beli. Ya apa? Tuang apa orang beli kata, ni barang ni memberi aku lah. Maka jawab apa benda ni? Jawab penjual, aku beri kamu dengan harga, aku jual kamu dengan harga sekian. Dia kata aku jual. Tadi dia kata aku memberi aku lah benda ni. Jawab tuan kedai, aku jual lah kamu dengan harga sekian. Maka jadilah tu kata dia. Terus jawab mana? Adapun jika bersalahan tadi. Kalau lafaz tu bersalahan, jawab dia sah. Sah tu jawab suti je nak. Sah. Sah maknanya jawab dia sah. Tidak. Sah ia demikian. Demikianlah tu sah ia habis. Demikianlah disebut oleh Syabraman Lisi, baca dia. Syabraman Lisi. Baca dia tu. Nama dia Ali Syabraman Lisi. Ali Syabraman Lisi, nama dia Ali. Disebut oleh Ali Syabraman Lisi, seorang ulama fiqh yang terbesar. Di antara ulama-ulama besar, Syabraman Lisi. Kalau kita jumpa ayat kalimah ni, kita tak boleh erti nak baca ke mana ni. Nak baca tak boleh. Tu kita tahu daripada bukan kaedah baca dia, bukan kaedah, tahu memang tahu gitu. Bacaan dia tu. Alan nihayah disebut oleh Syabraman Lisi, iaitu Ali Syabraman Lisi, alan nihayah, di atas kitab Nihayah. Ada sebut dalam kitab Nihayah. Habis. Itu syarat yang kelima. Syarat ijab dan qabul yang kelima ialah selari, biar sama. Nak beli dengan nak jual, jawapan dia sama. Nampak tu? Itu dia. Dan bahawa tiada ditaklikkan dia, ni syarat yang keenam. Kena tulis apa tu syarat yang keenam. Kita tak jumpa cari syarat. Tak jumpa cari dalam kitab berapa dah syarat, kita bakal baca seterik. Kena tanda. Ni maksud dan bahawa tiada ditaklikkan dia, ni syarat yang keenam. Tiada ditaklikkan dia kan akad tadi. Aku jual, aku beli ni tidak ditaklik, tu maknanya tidak bergantung dengan apa-apa lain. Itu makna taklik ni tidak bergantung, tidak digantungkan dia dan ditakkikkan dia, dan tidak juga ditakkikkan dia. Apa takkik? Diwaktukan dia, dibubuh waktu. Orang panggil dihakkan tempoh. Dihakkan tempoh, takkik. Ataupun muakkad, diwaktukan dia, dimuakkadkan dia. Boleh juga dimuakkadkan dia. Macam puak-puak Syiah kan, dia nak menikah tu, nikah apa panggil nikah mutaah tu. Yang jadi nikah mutaah tu dia sebut nikah mutaah, padahal nikah tu nikah muakkad, ditakkikkan dia ada waktu. Dalam akad tu dia ada waktu. Lebih kurang lah ni dengan jual beli. Syiah tu dia akad, aku kahwinkan akad kau, aku nikahkan akad kau kalau wali lah. Kalau tidak dia dua orang je, dia menikah hak puang tu menikah dia, aku menikahkan diri aku kepada engkau.
dengan masa seminggu. Start daripada hari ni dengan masa seminggu contoh, ataupun sebulan ataupun setahun. Itu dia takkik, dia buat masa. Itu yang jadi tak sah tu, nikah dia tu tak sah. Dan dia tak sebut kata nikah muakkad ataupun nikah ditakkikkan dia, diwaktukan dia. Dia sebut nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nampak tu? Hak tu hal dia. Dah panjang perbahasan tu. Hak tu cuma kita buat contoh perbandingan takkik ni dia hak kata apa. Jual barang tapi ada masa. Dia ada masa. Tengok contoh lagi lah. Seperti katanya, jika mati bapaku. Ni takkik ni ada apa taklik jika ni. Kan kita taklik kan masa akad nikah tu, lah sudah sekali akad nikah Tok Imam pun ajarlah taklik. Nampak? Jika saya meninggal akan dia atau dia meninggalkan akan saya dalam masa tempoh 4 bulan berturut-turut. Nampak tu? Dia sama ada dengan terpaksa atau dengan sukarela. Bila maka saya akad kepada mahkamah dan sabit di sisi hakim, maka jatuhlah talak isteri saya dengan satu talak. Ingat kedak tu taklik zaman dulu tu. Dia ingat lagi, saya ingat tu. Kenapa tak orang lain dah ingat kedak? Dia pun bila nak taklik, tak iman nak taklik, wi je. Leni Romi dah dulu jawi, wi puak jawi. Ikut Tok Imam lah kata dia. Tok Imam baca lah, saya ikut je. Tu Leni Romi dah, Leni ubah habis dah. Bukan DAP, ubah Romi. Kita orang Melayu pun ubah. Nampak tak? Kita duk marah ke DAP ubah Romi habis ubah. Hak jawi jadi Romi dah, bukan. Kita sendiri je ubahnya maknanya. Hak tu kena betul balik tu. Daripada Romi, daripada Jawi ke Romi. Dia naknya daripada Romi kepada Jawi balik. Hak tu yang sebaik-baiknya. Sebab tu kita banyak tak pandai Jawi. Kerana apa? Kena ubah banyak. Baik, habislah cerita tu. Tu dia taklik ni. Dia taklik mana ada perkataan jika. Jika sekiranya gini jadi gini, itu taklik. Macam kata, kalau mu nak pergi Kedah, aku nak pergi Katek. Tu. Aku tak mau pergi Kedah, aku tak pergi. Tapi gatung, kalau muki baru aku pergi. Itu gatung dia panggil. Taklik. Alaqah, taklik, gatung. Tu dah. Gatung ni, perkataan gatung ni banyak dalam keadaan dalam tauhid pun ada takluk, dia panggil takluk tu adalah gatung. Kita dulu negeri, wilayah ada takluk wilayah yang ditakluk. Takluk tu apa? Pergatungan. Takluk sini dia ada ibu dia gatung tu. Mana hak besar. Itu takluk. Bahasa Arab kalau benda bergatung ni dia sebut alaq. Dalam Quran surah Alaq. Allazi khalaqal insana min alaq. Dijadikan manusia daripada alaq. Ini gatung. Daripada benda bergatung. Iaitulah benih lelaki dia gatung pada rahim tu alaq. Itu dia. Begitu juga benda-benda ulaq. Ulaq tu bahasa Arab asal dia alaq. Benda bergatung. Nampak tu? Sebab itulah litah pacak. Kalau orang Arab dia panggil alaq. Alaq makna benda bergatung. Litah kan pacak tu, tidak macam benih orang lelaki gatung pada rahim, dinding rahim tu macam litah, macam pacak tu. Itu semua alaq. Sebab tu Allah Taala allazi khalaqal insana min alaq. Alaq daripada alaq kita alaq kita guna ulaq je. Ulaq kita guna. Sebab ulaq tu dia bergatung gitu. Baik. Habis. Jadi taklik ni gatung. Kita bergatung, kita nak pergi setempat, kita gatung dengan orang. Kita kata kalau mungkin baru aku pergi, tu gatung. Nampak tak? Hak ni pun kita juga. Kalau dalam jual beli dia gatung. Kalau dalam dalam akad nikah gatung. Gatung mana? Bukan nikah gatung. Nikah gatung kalau kita sebut dalam akad tak sah. Orang panggil nikah gatung ni. Nikah gatung. Hak nu duduk you nu seorang, hak nu duduk you nu seorang. Tengah-tengah ni jauh. Jauh sah. Tahu you lawan you. Kau jauh. Kata dia you I.
Tak ada air you mati. Oh ya sungguh weh. Kering air you mati tu kedah. Hai tak ada. Baik. Nikah gantung tu dia gantung nikah dah hak seorang hak nuduk you ni. Tu dia. Jadi dia sebut dalam akad. Dia kata apa? Aku kahwinkan akan nikah, aku nikahkan akan nikah. Nampak? Contoh. Wali kata. Tu dia. Jika sekiranya kamu habis belajar, kata dia. Jika sekiranya kamu habis belajar, setelah kamu habis belajar, kawan tu pun perut akad, saya terimalah akan nikahnya. Tak boleh nak duduk sama lagi lah. Sebab apa? Sebab dah habis belajar lagi. Ya gantung gitu. Hak tu awal lah tak sah. Gantung gitu tak sah. Hak kata nikah gantung, orang Melayu istilah nikah gantung, dia tak akad dah. Dia tak sebut dalam akad. Aku nikahkan akan nikah, aku kahwinkan akan nikah begini sah jawab dia. Nah, orang lelaki tu nak dah lalu jawab sah kata dia. Dia tak kata aku terima dah. Sah lah nikah tu. Kemudian keriang tu baru lah. Ayah dia kata, tak boleh tu lagi lah, kata dia, biar habis belajar dulu. Jadi hak puang duduk sini, mung duduk dah tempat mung tu. Hak bini mung duduk sini. Itu nikah kata cara adat je. Kalau boleh, kalau tak boleh tu bahas semula, bahas bab nikah tu. Nampak? Tapi kahwin sah. Sebab dia tak sebut dalam akad. Hak ni dia sebut dalam akad, tak sah. Begitu juga jual beli. Dia jual beli, dia gantung, dia kata jika mati bapaku, maka telah aku jual akan dikau, saya belilah. Ayah dia dah mati lagi. Ayah dia duduk nazak, nyak. Nampak tu? Dia nampak dah ni, kereta ni hak dia dah ni. Nama dia, tapi hak ayah dia. Cuma gerang je nama dia, tapi hak ayah dia. Dia pun kata, ayah aku nak mati dah, tapi tak boleh tu lagi ni, tak boleh ambil lagi. Cuma kita akad lah berapa murah ni, 5,000. Aku jual lah kereta aku ni kepadamu 5,000 dengan harga 5,000 jika sekiranya pak aku mati. Maka dia pun, aku terimalah akan kereta ni dengan harga 5,000 setelah pakmu mati. Beli. Lepas pada tu tak boleh pakai lagi, pak dia dah mati lagi. Pak dia mati, boleh tak guna? Tu dia kata kalau sekiranya kita taklik gini, kata dia tiada ditaklikkan, dia tak boleh nak taklik ni. Yang kenang ni syarat dia tak boleh nak taklik. Tu maknanya tak sah jual beli tu. Tak sah. Pak dia mati lagi, kena akad semula, kena jual semula. Maka telah aku jual akan dikau ini dengan sekian. Bapa aku mati, aku jual kamu. Atau aku jual akan dikau akan ini dengan sekian sebulan. Hak ni hak buat masa. Aku jual kamu sebulan, kata dia. Makna sebulan ni selama apa benda ni sebulan saja. Aku jual macam kau kata saat ni lah, Syiah saat ni. Dia menikah seminggu je ataupun sebulan. Ramai juga tu bunyi cerita, dia kedak tak tahulah. Puak-puak kita hak Malaysia pun dulu rajin pergi ke Iran, menikah mutaah dia ni. Seminggu duduk menikah mutaah. Kata dia boleh, kata dia. Sebab Syiah ni pun orang kita juga ahli sunnah wal jamaah juga. Ke bandar lah. Hak tu ijtihad masing-masing. Nampak tu? Tapi bagi kita tak sah. Mazhab kita Syafi'i tak sah. Hak ni kalau dia buat begitu, tunggu ayah aku mati ataupun aku jual lah kamu kereta ni sebulan je. Lepas dah sebulan aku nak mula. Lepas pada sebulan aku nak semula, mu kena terbalik lah semula. Jawab apa? Jawab jika dia kata begitu, tiada sah akadnya, tak sah akad. Bila tak sah akad, duit pun tak boleh makan, barang pun tak boleh pakai, dah tak sah. Demikian lagi aku jual akan dikau ini selama umur engkau. Aku jual ni selama umur mu mati lagi, aku nak ambil balik. Selama mu ada ni mu pakai lah, aku jual lah kamu. Tak boleh. Kalau kita beri lain. Nampak, beri duduk, bukan beri sungguh. Tanah aku ni, aku berilah kamu duduk, selama mu ada, mu buat lah rumah, tak apalah. Selama aku ada, selama mu ada, aku beri mu duduk. Tapi bukan beri tanah, beri duduk. Nampak tu? Dia pun duduk, tak apa. Itu bukan jual beli. Tak payah akad tu. Sebab barang tak payah akad. Atau 1,000 tahun. Lama 1,000 tahun. Aku beri kamu ni, aku jual kamu ni 1,000 tahun. Kalau kira 1,000 tahun ni lepas dah, tak ada apa-apa dah.
Berapa ketua undang? 7 ketua undang dah lebih dah. Tu 1000 tahun. Tiada sah jawab dia atas kaul yang aujuh. Atas kaul yang paling ada wajahnya, yang paling baik wajahnya, pandangannya ialah tidak sah. Habis tu syarat yang ke-6, ijab dan qabul. Kita ulang balik ijab dan qabul dulu. Syarat-syarat ijab dan qabul. Yang pertama, bahawa jangan ada diselangi keduanya dengan perkataan yang lain. Aku jual, lama baru jawab. Yang kedua, tiada diselangi antara keduanya oleh diam, senyap. Aku jual lah kamu ni. Senyap je. Hei, mu dengar ke tak ni? Dengar dah apa yang budak jawab? Tak sah. Kena buat semula. Nampak tu? Syarat yang ketiga, bahawa tiada berubah lafaz yang pertama. Jangan berubah. Aku jual lah barang ni 1000. 2000 kata dia. Nampak? Berubah. Tak boleh berubah. Jangan berubah. Syarat yang keempat, dengar lafaz tu. Dengar. Dengar orang yang pertengah, orang yang dekat lah. Dengar. Kalau tak dengar tak boleh. Ia basic. Tuan jual. Aku jual lah barang ni kamu. Orang tepi pun tak dengar. Itu tak cik ni. Syarat yang kelimanya, muafakat dia selari ijab dan qabul tadi. Tu hak yang kita sarah tadi. Syarat yang keenam ialah jangan ada taklik lah, jangan duk gantung apa-apa. Jual lah. Sebab bila jual jadi milik orang mutlak. Milik mutlak. Aku jual lah kamu, aku beli pop jadi hak kita lalu dah. Tak boleh nak buat apa dah. Nak tarik balik tak boleh dah, nak ricuk semula tak boleh dah. Gi gayu tu biar air mata darah pun tak boleh dah. Aku minta tolonglah mung kena wih mulalah barang aku jual kamu tu. Tak boleh. Kalau tuang tu tak mau beri, tak akan boleh, kecuali kalau dia nak beri balik. Nak jual balik, beri pun jual balik. Dia jual tu 1000. Mu nak mula boleh aku jual lah kamu mula. Boleh. Kalau jual semula. Kalau nak ambil balik gitu tak boleh. Nampak? Nak jual semula, aku jual dengan harga 5000. Allah mahanya, mahal tak mahal. Kau anda aku. Nampak tak? Aku mau beli, aku jual gemung dulu 1000, yang mau nak jual 5000. Hai kau anda aku, jadi hak aku dah. Tu. Tak apa tu. Baik. Yang keenamnya, jangan ada taklik, jangan ada bergantung, jangan ada masa. Kemudian kata dia, dan disyaratkan pada aqid. Dan disyaratkan pada aqid. Syarat pada aqid ni makna pada orang pembeli dan penjual, ataupun penjual dan pembeli, dia ada syarat dia juga. Orang penjual nak tengok penjual tu apa benda kau, kategori dia. Pembeli lagu mana jenis orang beli ni. Nampak? Bukan kata kita boleh jual sewenang-wenang jual, ataupun kita boleh beli sewenang-wenang beli ikut anda nak beli ke siapa dia pun. Dah. Dia ada syarat-syarat dia. Berapa syarat dia? Kalau tadi ada 6 syarat, hak tadi ijab qabul. Penjual dan pembeli ni ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Baca dah lagi, kita royak dah 5. Sebab apa? Saya cek dah tengok. Cek awal lagi tengok, ada 5 tulis itu tulis. Syarat ni ada 5. Iaitu baik dan mustari, itu aqid. Aqid itu orang yang berakad-akad. Aqid, orang yang berakad-akad tu iaitulah baik dan mustari. Syarat yang pertama. Kalau tidak ada jumpa hari ni kena tanda. Syarat yang pertama, hendak ada sah tasarruf. Hendak tu syarat pertama. Dia dah ayat lah kita ni. Syarat pertama begini, syarat kedua begini. Dia pakai seteri ayat. Hendak ada mana? Hendaklah ada sah tasarruf. Ni kadang-kadang setengah-setengah orang dia baru nak jumpa sah tasarruf ni. Nampak? Sah tasarruf keduanya baik dan mustari. Apa makna sah tasarruf? Maknanya dia orang yang normal. Gitu dia boleh jawab. Orang yang normal, bukan orang gila, bukan kanak-kanak, bukan orang yang ditahan, orang mufti dan sebagainya tak. Nampak? Bukan orang yang bodoh selagi. Orang gila, orang bodoh pun ya kok, orang bodoh tak tahu kali dia pakai beli je. Kita sedak jual kalau orang bodoh mai beli je. Ikut bandar nak tahu harga, kita hak 10 riyal, kita royak kata 15 pun ya percaya dia tak ada hak. Tu kalau dia bodoh. Gak bilang fitih budak bandar. Tu budak-budak kanak-kanak se. Dia. Serupalah tu.
maka tiada sah. Maka sini bukan jawab ni, maka sini tafriq. Sebagaimana yang kita sebut malam tadi itu tafriq, iaitu ma ba'dal fa natijatun lima qablaha. Tu kaedah dia, selepas pada fa ni jadi natijah hak sebelum pada ni nak ayat sebelum ni apa? Maka tiada sah jual tu natijah dia. Maka tiada sah jual beli kanak-kanak dan yang gila. Budak-budak hak dak mai. Dak kenal lagi pitih 2% dengan 5% itu tukar. Hak 2% dengan 5% itu tukar. Makna kanak-kanak bukan kanak-kanak yang tidak memai. Dak mai, dak tahu kala. Boleh duit raya tu kau. Ada budak-budak banyak duit raya. Pergi kedai tu sedap beli. Orang kedai tu sedap, budak-budak lepas raya sedap sungguh jual kata dia. Tu. Hak tu kan jual tu kalau ikhlas hak tu sungguh tak apalah, tak tipu. Kena hak wasin nak tipunya tipu juga. Hak wasin nak tipu. Tengok hak yang wearer beli kating sekolah. Budak-budak baru masuk ni tahun pertama hak baru-baru ni belilah. Makcik berapa kuih ni berapa sen sutih? 2 seria dek kata dia, 2 seria. Dah kalau kata sama suti dah boleh. Dak kalau sama suti ya beli suti. Kalau kata 2 seria ya beli 2 lalu boleh seria. Tu cerdik tak cerdik. Nampak tu? Kalau orang macam kita ni, kita nak pergi beli buah pelang. Berapa ni sekilo? Kata dia 2 kilo 10 ria kata dia. Dan nak sekilo je 5 ria. Kita cerdik. Orang jual tu cerdik dah dia nak berakal. 2 kilo 10 ria kata dia. Ambil dah 10 ria 2 kilo. Kalau kita boleh fikir, fikir ke mana? 2 kilo 10 ria, kalau sekilo 5 ria, ada 5 ria dah. Nak sekilo dah. Kita dah, kalau budak dah nak fikir. Makcik, berapa kuih ni? 2 seria. Dah nak seria, buat kuih seria. Untung dah. Derah habis kuih. Nampak tak? Tu kecek dia panggil. Hak ni hai tak sah jual ni. Tak sah beli ni. Kanak-kanak. Dan yang gila. Hak gila ni. Hak gila masuklah hak bodoh. Bodoh dia tak kena piti. Dia pakai perabih yang mana yang ada perabih yang ikut dah sekali. Nampak tak? Tidak. Dan yang dihajarkan atasnya, orang yang dihajarkan, yang ditahan untuk nak menguruskan harta. Itu dia, yang dia tahan untuk nak menguruskan harta. Banyak orang yang dihajar, yang ditahan ni. Macam orang muflih lah, orang apalah apa semua sekali. Tapi dalam bab jual beli, orang muflih ada juga kata boleh lagi kalau dia ada duit. Nampak? Itu dia. Baik. Dan hanya senyesah membeli oleh sahaya akan dirinya. Hamba, sahaya ni hamba. Saya beritahu kalimah ni banyak kali. Sahaya. Biasa kita orang Melayu huruf he biasa dia buang. Nampak? Sahaja jadi saja. Asal dia saja tu sahaja. Sahaya dia buang dia buang he jadi saya. Jadi kalau kita sebut ke orang bahasa diri kita tu saya, itu makna hamba. Nampak? Hamba sahaya. Tu hamba sahaya. Begitu kau kita cakap dengan, kalau kita orang Terengganu, kita cakap dengan orang, kita kata hamba tu ada perkataan hamba. Hamba dengan saya sama makna. Saya asal dia daripada perkataan sahaya. Jadi saya. Tu hamba ada perkataan hamba merendah diri. Begitu juga perkataan aku. Aku ni bangsa kita hamba sebagai hamba dengan Tuhan. Sebab tu kalau kita berdoa, kita apa, kita cakap dengan Tuhan, kita tak aja cakap saya ana dah. Orang Melayu ni bukan cakap orang Arab dah, orang putih orang lain pula ai cakap dengan Allah Taala ai orang putih. Nampak tak? Dia tak kata saya ke aku orang putih ai. Hebat dengan Allah Taala kata tiba ai you ko. Tak ada ai you mati. Jadi kita sebut aku bermakna kita sebagai hamba dengan Allah Taala. Kita buat akuan. Akuan kita mengaku. Itu aku ni makna kita mengaku, kita buat akuan kepada Allah Taala. Sama je. Nampak? Nak kata hamba, saya, itu dia. Kalau kata saya, ambil daripada perkataan sahaya. Habis. Kita perekah tu.
Maknanya dan hanya senya ni dalam kita asal ni, kalau kata hanya senya, tak ada hak lain tu. Tak ada hak lain. Itu dia. Hak ni yang ditahan juga untuk pengurusan. Dia tak boleh nak tasarruf, nak mengurus diri. Tasarruf ni mana nak urus diri dia, tak boleh. Hamba ni tak boleh nak urus diri, tapi hanya senya hamba, maknanya tak ada orang lain. Bila sebut hanya senya, dia panggil adatul hasri dalam bahasa Arab. La budda, tidak dapat tidak. Begitulah soalannya, innama hanya senya. Dengan makna ada nafi dan ada isbat. La ilaha illallah. Dengan makna innamal ilah Allah. Hanya senya Tuhan ialah Allah. Itu panjang cerita, tak payah cerita tu. Cuma nak cerita hanya senya. Maknanya tak ada hal lain, hal ni je. Hal ni je. Itu dia. Sah membeli oleh sahaya akan dirinya. Hamba dia tak boleh nak beli, nak jual beli tanpa keizinan tuan dia. Tapi dia boleh beli diri dia. Kita boleh beli hamba. Kita boleh beli hamba, tapi hamba sendiri boleh beli diri dia. Artinya beli di sini dengan makna tebuh diri. Tebuh diri. Itu dia. Bagi pihak tuan, sayyid dia bagi pihak tuan, hamba membeli diri dia ni dengan makna tuan hendak memerdekakan hamba. Hamba yang dimaksudkan sini, hamba yang yang boleh beli diri dia ialah hamba mukatab. Hamba banyak jenis. Umul walak lah dan sebagainya, adalah macam-macam hamba. Ni hamba mukatab. Hamba mukatab, hamba yang dibuat perjanjian dengan tuan dia. Hamba ni boleh pergi jabat agama tu, minta zakat dan sebagainya untuk nak bayar ke tuan dia. Pada pitihan ni tak cukup, dia minta dengan Medan. Orang Medan jangan marah saya sebut tu, memang gitulah, tapi tak ada hamba sebut saja. Nampak tu? Dia boleh minta zakat. Dan kita kalau ada hamba mukatab, mari minta zakat, cari hidup, kalau duit ada, dan kita beri ke dia. Ambillah duit ni. Nampak tu? Yang dia kata, ni nipu ya ni, nipu. Itu ayat kita. Ayat kita tak ada kerja lain. Kata kau kan nipu saja. Nampak tu? Itu tak betul. Jadi hamba mukatab, dia buat perjanjian dengan tuan dia. Tuan dia kata apa? Dia minta ataupun tuan dia tu siang ke dia. Sama ada dia minta atau tuan dia siang, bincang-bincang. Tuan dia kata ginilah, kalau munak mereka ni aku beri peluang ni, orang dapat munak kat mereka ni, aku beri peluang. Aku beli mung dulu mahal juga ni, 50,000 aku beli ni. Bukannya murah-murah. Masa tu mung tengah gagah, lah ni mung tua tak apalah. Tengah dulu. Jadi dah nak buat mana? Gini, kalau munak ni mung katak dia ni. Kalau munak merdeka, munak bebas, mung bayar ke aku. Dah berapa bayar? 30,000 dah. Dulu aku beli mung 50,000, tengah gagah lah ni budak orang. 30,000 dah. Membayar kaku 30,000 itu maksud dia nak jual hamba ni kepada hamba ni, dan hamba ni beli diri dia. Okey, 30,000 aku setuju. Itu macam ke jual beli tu. Maka hamba ni dia boleh tasarruf diri dia. Walaupun tak sepenuh. Sebab sebelah kaki duduk di tuan dia, sebelah kaki duduk bebas dah. Maka dia boleh minta izin dengan tuan dia, boleh keluar, bolehlah buat kerja rumah batu, ikat seming, ikat bata, kucah seming dan sebagainya, tu boleh dah. Ikat semilang dah, ikat semilang reti belaka dah ni. Nampak tak? Ambil upah lah, upah ke. Dia makan tengah ni, nak bayar hutang, nak bayar diri dia. Ya buat kerja sambil-sambil tu minta zakat dan sebagainya. Dia pun cukup duit kok dia bayar ke tuan dia 30,000. Maka dengan sendiri bila dia bayar kepada tuan dia 30,000, dengan sendiri dia jadi bebas. Tak jadi merdeka, tak jadi hamba dah. Tidak menjadi hamba dah. Itu makna dia. Serta keadaannya tiada mutlak tasarrufnya. Serta ni mana sedangkan dia keadaan dia tidak mutlak. Tidak tasarruf, tidak boleh mengurus diri secara total. Mutlak ni maknanya lepas terus dengan orang lain dah. Dia tidak mutlak juga. Mana
masih lagi bergantung dengan tuan dia. Sebelah kaki duduk dalam rumah tuan dia, sebelah kaki duduk luar rumah tuan dia. Maknanya tidak mutlak, maknanya bukanlah dia tidak apa ni orang panggil tidak boleh menguruskan diri dia sepenuh. Tapi dia boleh dah jual beli. Boleh dah jual beli, itu syarat dia. Sebab hak syarat jual beli ni kan syarat apa? Syarat akid, syarat penjual dan pembeli kena tasarruf. Kena dia boleh urus diri dia sepenuh. Tapi hamba dia boleh urus diri dia tidak sepenuh. Tidak mutlak. Pun dia dikecualikan dia boleh beli diri dia. Dia boleh jual beli. Kerana maksud apa benda ni orang panggil dah beli oleh sahih saning merdeka, sebab dia nak merdekakan diri dia. Maka berkata penghulu, aku jual akan dikau ini, aku jual akan dikau akan diri engkau. Aku jual lah ke mung diri mung. Seolahnya tuan dia kata aku jual lah mung ni kepada mung, diri mung ni kepada mung dengan sekian, dengan harga sekian. Dengan sekian tu maknanya dengan harga sekian. Seperti katanya samalah ataupun seolah-olah juga kata dia, aku merdekakan akan dikau dengan sekian. Seolahnya samalah contoh aku merdeka. Dia tak kata aku jual, aku beli, aku merdekalah mung sekian dengan, tapi dengan sekian bayar orang. Dan syarat dan disyarat pula ketiadaan digagah ini syarat akid. Syarat pembeli dan penjual, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia ada berapa syarat? Dia ada 5 syarat tadi. Ni baru masuk syarat yang kedua. Nak berhenti dah. Rasa sayang lagi. Tapi isa dah tau, isa banyak tau. SU kita, isa banyak tau. Boleh lagi? Sudah faham. Kita baca sekali lagi lah. Baca sekali syarat. Syarat akid yang kedua. Pula ketiadaan digagahi dengan tiada sebenar. Maknanya jual baik, nak beli baik, jangan digagahi. Apa makna digagahi? Jangan dipaksa, jangan terpaksa. Learning banyak jual beli cara terpaksa. Nampak? Terpaksa beli, terpaksa jual, tak ada arah. Itu dia. Masuk dia slow kalau macam gahok online tu kan. Mula-mula dia ayat gini lapak lekat. Allah kita kena beli juga guna-guna pun. Terpaksa kena beli. Nampak tu? Itu dia. Ini jangan dipaksa dengan ketiadaan sebenar. Oh, maknanya ada paksa yang sebenar, yang dibolehkan. Ni mung paksa, mung kena beli, mung kena jual barang ni. Maka dia pun jual, sah jual beli. Sebab apa? Sebab paksaan itu adalah paksaan yang sebenar. Ada lagi dah ada akan cerita paksa yang sebenar. Kalau dia kata dengan tiada sebenar, dia akan tegang hak yang sebenar tu macam mana. Maka tiada sah akad orang yang digagahi akan dia pada hartanya dengan tiada sebenar. Orang yang dipaksa jual harta dia dengan tiada sebenar, mari-mari bawa ke buruh gigi. Ya dah, seguning buruh gigi. Masuk rumah orang tengah malam, ikat. Mungkin kena beli juga buah gigi ni, kata dia. Kawan ni takut tang. Beli tak sah. Sebab apa? Sebab dipaksa. Ada ke orang jual buah gigi tu? Ada. Ingat kena jual apa? Ingat kena merapok rumah orang, kena jual buah gigi. Tak sah tu nak cerita. Ada. Dan sah akadnya jika digagahi dengan sebenarnya. Oh, kalau hak yang dipaksa dengan layak paksa sebenarnya, maknanya yang selayaknya paksa, boleh. Seperti orang yang dikerasi akan dia oleh hakim atas menjual hartanya kerana membayar hutang. Dia ni berhutang banyak. Orang akad mahkamah dah ada hutang banyak. Hak ni kena 50,000, hak ni kena 100,000. 5 orang kena pau dia. Ayat hutang. Lalas sekali tak puas hatimu ni harta banyak, kerja sedap, tiba-tiba hutang ke apa timbung. Akad mahkamah tu hakim panggil. Tu hakim kata membayar hutang sungguh. Sungguh hutang banyak mana? Banyak ni. Dan nak bayar bila? Tak boleh nak bayar dengan gaji 3,000 dak gerak nak bayar hutang.
3,000 gaji dak orang nak bayar hutang ni, hak ni 100, hak ni 50, hak ni 20, hak ni 40. Dak orang. Dah mu tanah banyak mana? Tanah banyaklah, saka ayah kaya zaman dulu. Kenapa? Banyak mana tanah? Adalah, tak banyak mana 200 hektar ada. Ha tu dia. Tanah mana agak-agak nila dia ada hutang orang 300,000 contoh. Tanah nung kalau jual 2 keping boleh 300,000. Tu akikah kata tuku selalu mung kena jual tanah nung. Guna-guna cerita pun. Mung kena jual tanah nung guna-guna cerita pun. Maka itu paksa daripada hakim. Kalau mu nak jual mung kena ikut dalam cara. Istiham muflis dia panggil. Istiham muflis habis harta kau. Kena sita. Nampak tu? Maka dia terpaksa jual, sayang ke tanah tu saya. Sayang habis gerai. Tapi dah terpaksa. Paksa apa tu? Paksa dengan sebenar. Hak tu boleh. Kalau dia jual, terpaksa jual, sah jual beli. Sah jual beli. Dan setengah daripada yang digagahi dengan sebenar itu, ni di antara contoh gagah sebenar, orang yang ada padanya makanan yang berhajat manusia kepadanya. Dia simpan ke makanan. Orang kampung ni lapar. Nampak? Lapar. Makanan banyak duduk dia. Maka digagahi akan dia oleh hakim atas menjual yang lebih atas cukup setahun. Mu banyak mana makanan, padi mu, beras mu banyak mana? Allah, 10 tahun makan tak habis. 7 turunan tak habis lagi. Dah kampung mu ni lapar belaka ni mana ni, padi tak ada, beras tak ada ni. Musim-musim KP pula. Nampak tak? Mu kena jual lah weh. Mu taruh untuk simpan untuk makan setahun je. Hak lebih pada makan setahun tu mu wajib kena jual belaka. Hakim arah begitu. Dah kalau kau tak mau jual juga, ada NM sekian-sekian. Kalau mu tak jual mu masuk penjara sebab susu makanan. Dia ada kalau setengah-setengah negara, kalau dulu-dulu dia ada susu makanan ni, simpan makanan sehingga orang lain lapor ni dia ada undang-undang. Maka buat undang-undang. Nampak? Kalau mu tak jual, aku letak NM sekian-sekian, mu kena penjara. Maka terpaksa kena jual. Paksa tu sah tak? Sah. Maka keluar dengan kata pada hartanya itu, maka keluar dengan kata, makna tidak termasuk pada kata harta tadi. Itu dia. Kan tadi ta'rif tadi, maka tiada sah akad orang yang digagahi akan dia pada harta. Tu. Tak termasuk pada harta barang yang apabila menjual ia akan harta orang lain dengan digagahinya. Akan dia atas menjual. Dia. Kalau hak ni bukan harta dia, harta orang. Dia kata harta barang yang apabila menjual ia seorang akan harta orang lain. Yakni orang lain tu siapa? Tuang harta tu. Tuang harta, paksa dia jual. Apa? Contoh kita kata apa benda ni, tanah. Tanah. Kita ada tanah, saya ada tanah. Saya panggil, mari sini tu apa ni sekejap. Nak buat apa? Mung kok mana-mana pun mung jual, kena jual tanah aku tu. Paksa tu. Nampak? Tu harta orang lain. Hak tadi hak tak sah jual, orang paksa kita jual harta kita. Ni dia paksa jual harta dia. Mung kena jual juga harta aku tu. Gua-guna apa tanah tu mung kena jual. Kalau mu dak jual siap mu. Nampak tak? Dia paksa lagu tu. Maka bila paksa lagu tu, kawan tu pun kejaja-jaja buat dalam internet lebih-lebih kurang, lakulah tanah tu. Orang pun nak beli. Dia pun jual. Sah jual hak tu kata dia. Itu dia. Sebab harta orang tu tukar paksa dia jual, sah ia. Kerana apa? Kerana bahawasanya paksa lagu tu, tuang harta paksa orang jual lagu tu terlebih mubalarah pada hak tu, lebih mubalarah lagi, lebih hebat lagi lah dia punya izin, lebih pada izin lagi dah, lebih pada izin lagi dah. Nampak tak? Itu dia. Kalau hak ni pun kata mu jual, tolong jual tanah tu izin dah, tapi mu wajib jual, lebih pada izin lah tu. Maknanya lebih pada sah lah jualnya. Habislah. Kemudian dan lagi disyaratkan hendak ada Islam orang yang membeli masah. Ini bak nak beli Quran, sagi bak nak beli senjata. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan pada malam Rabu dan malam Khamis. Hari Selasa malam Rabu dan Rabu malam Khamis, InsyaAllah. Malam esok ada lagi kuliah, malam esok tasawuf, InsyaAllah sama-sama kita ikuti.
Di kitab Minhajul Abidin, Al-Aqabatus Salisah, aqabah yang ketiga, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.